Berita menarik hari ini di Soka.com, Isnin 18 Oktober. Kes harian COVID-19 di Sabah mencatat bawah 500 dengan 497 kes baharu hari ini selepas turun 7 kes berbanding 504 kes malam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, daripada 497 kes itu sebanyak 259 kes atau 52.1% adalah kes yang berlaku sepanjang 24 jam yang lalu. Masidi yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata, keberkesanan vaksin terbukti apabila 95.2% atau 473 daripada 497 pesakit berada dalam kategori 1 dan kategori 2. Katanya pesakit dalam kategori berkenaan sekadar mengalami simptom ringan atau tiada simptom sama sekali walaupun dijangkiti virus COVID-19. Seterusnya, Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin mendedahkan terdapat perancangan untuk membina sebuah pelabuhan baru di Kudat dalam usaha membangunkan tahap ekonomi di daerah berkenaan. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya Sabah berkata, daerah Kudat dilihat amat berpotensi dibangunkan sebagai kawasan dagangan khas bagi memacu pembangunan negeri ini secara tidak langsung. Mengulas mengenai lawatan itu, Bung Mokhtar berkata pihaknya merakamkan penghargaan kepada KPLB kerana sendiri turun padang melihat permasalahan infrastruktur di kawasan setempat dan seterusnya menjalankan frasa direct access bersama rakyat secara tidak langsung. Terdahulu dalam lawatan kerja Madzir ke daerah Pitas hari ini, rombongan berkenaan turut berkesempatan melawat tapak loji rawatan air dan lawatan ke projek perumahan PPRT di beberapa lokasi daerah berkenaan. Sementara itu, pelaksanaan projek bekalan air di daerah Pitas dan Bengkoka dijangka siap menjelang November 2022. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazhir Khalid berkata, projek yang menelan belanja sebanyak 32 juta ringgit itu dilihat mampu menampung sekurang-kurangnya sebanyak 30 buah kampung di sekitar daerah berkenaan. Hadir sama adalah Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Sementara itu, mengenai pelaksanaan projek perumahan PPRT di Pitas dan Bengkoka, Menteri KPLB tersebut mendedahkan peruntukan pembinaan rumah PPRT di Sabah telah mencatatkan sebanyak 520 unit baru, membabitkan peruntukan lebih 82 juta ringgit. Berita seterusnya, pengunjung dan pekerja di tingkat 5 bangunan Centrepoint Kota Kinabalu gempar apabila papan tanda di sebuah premis berkenaan terbakar hari ini. Dalam kejadian kira-kira jam 1.30 petang itu, orang ramai membabitkan pengunjung. Pemilik dan pekerja kedai di bangunan berkenaan turut keluar menyelamatkan diri masing-masing selepas air pancuran tiba-tiba berfungsi. Pasukan keselamatan yang berada di lokasi kejadian turut bertindak pantas memadam api kebakaran menggunakan alat pemadam api. Seorang pengunjung, Jeffrey Gani 30 berkata, dia dan teman wanitanya baru saja sampai berada di tingkat 5 bangunan berkenaan untuk menonton wayang. Bagaimanapun, katanya keadaan tiba-tiba bertukar kecoh apabila pengunjung dan pekerja di tingkat itu mula melarikan diri untuk turun ke tingkat bawah beramai-ramai. Jeffrey berkata selepas lebih 30 minit keadaan dikabarkan kembali normal apabila api dapat dipadamkan sejurus selepas disedari. Sementara itu, seorang pekerja di sebuah premis yang dikenali sebagai Janet 25 berkata, kejadian itu pertama kali berlaku. Katanya walaupun tidak sempat melihat api kebakaran berkenaan, namun kekecohan itu cukup menggerunkan dan membuatkan dia dan rakannya terus keluar menyelamatkan diri. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana seorang lelaki berusia 40-an maut selepas kereta yang dipandunya terbabas ke dalam parit dalam kejadian di Jalan Saguntur, Sandakan hari ini. Dalam kejadian kira-kira jam 8 pagi itu, mangsa dilaporkan meninggal dunia akibat kecederaan parah di badan dan kepala selepas tersepit di tempat duduk hadapan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berkata, pihaknya menerima panggilan
panggilan kecemasan pada jam 8.04 pagi. Katanya susulan laporan itu sepasukan 8 anggota dan pegawai bersama jentera serta van unit bantuan perkhidmatan kecemasan ERMS dikerah ke lokasi kejadian. Menurutnya, sebaik berjaya dikeluarkan, mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan yang turut hadir membantu di lokasi kejadian. Katanya mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.